dan diminum arak terang-terangan, didirikan kilang arak dan kedai jual arak, disediakan pula tempat maksiat, adanya perempuan yang jahat yang menyanyi menari dengan iringan alat permainan yang diharamkan, dan kelak malam tempat orang berjoget yang cukup dengan hidangan arak sekali, dan membuka aurat laki-laki perempuan kecil besar, dan diadakan peraduan menyanyi dan menari dengan beri hadiah yang bermacam-macam, dan juga dibuat peraduan ratu cantik di mana menyertai akan dia oleh perempuan yang tidak ada malu dan yang rosak akhlak, dan disediakan tempat pinjam dan berhutang dengan riba, dengan diri diberi lesen oleh kerajaan, dan ditinggalkan hukum Allah dengan diambil hukum yang datang dari negeri orang kafir supaya dibuat berhukum dengan dia pada segala mahkamah. Maka yang berzina itu tidak dihukum rotang dan rejang, bahkan dengan bayar denda juga. Demikian juga yang mencuri menyambung tidak dipotong akan tangannya, hanya dikenakan hukum J juga. Dan yang murtad pula tidak ada apa hukum suatu pun atasnya, dan diangkat akan orang-orang kafir sebagai ketua dan pembesar negeri, dan dikenakan bermacam cukai atas orang Islam dan lainnya segala macam-macam perkara dosa dan mungkar. Berarti kat tu sesungguhnya di zaman kita ini ialah zaman sehabis cukup perbuatan mungkar. Wallahu alam. Kita tengok soalan sikit. Orang perempuan dilarang mengajar, diharamkan mengajar di depan orang laki-laki kalau masih ada tenaga pengajar laki-laki. Bagaimana pula lelaki mengajar di depan wanita? Bagaimana pula hukumnya? Ada satu golongan mengatakan mereka ahli tasawuf. Mereka kata aku adalah Allah. Apakah nak disampaikan oleh mereka? Jawabnya, diharuskan orang laki-laki ataupun guru lelaki mengajar perempuan dengan syarat tidak ada fitnah pada tempat mengajar. Maknanya jangan puan murid tu seorang, tuk guru seorang. Jadi fitnah begitu. Jadi kena murid perempuan tu ramai. 3 orang, guru seorang. Boleh. Yang tak bolehnya seorang-seorang. Ngaji Quran seorang-seorang. Mula tajwid tu, lepas tu benda lain. Pasal apa? Pasal seorang sama seorang. Wa kana syaitan salisahuma. Syaitan akan jadi orang 3. Bila ramai tak lah. Jadi kalau orang puan ramai, guru lelaki seorang, tak ada masalah. Pasal orang lelaki-lelaki dia tak sama macam orang perempuan. Kemudian ada orang tasawuf, dia kata akulah Allah. Tu bukan tasawuf, tu tang jauh. Faham tak? Baik. Adakah terdapat perbezaan antara individu Muslim yang mempelajari ilmu agama dengan bantuan CD atau lebih diketahui lagi MP3 berbanding individu itu sendiri yang mempelajari ilmu agama bersama jemaah yang lain di masjid dan pelbagai lagi tempat yang mengadakan ceramah? Ingin kepastian. Dia sama tak kita dengar orang ngajar dalam kaset, dalam rekod, dalam radio, dalam TV, dalam MP3, MP4 kat anda lah, dalam DVD ke apa, tak? Dengan pergi dengar sendiri kat orang ngajar di surau masjid. Jawabnya ada yang sama, ada yang tak sama. Apa benda yang sama? Ilmu yang disampaikan sama lah. Faham tak? Sebab dalam kaset pun hak tu lah dia baca ni. Nampak? Jadi hak ngajar di surau malam tu, hak tu juga. Dah sama tak ilmu? Malam ini kita baca rukun semayang 13 perkara. Keluar pula dalam kaset 13 juga ke 16, jadi pasal kaset 13 ke 16. Dah sama dah ilmu? Sama. Nisbah ilmu samalah. Cuma lebih lagi orang yang datang sendiri kerana banyak lagi fadilat yang lain, iaitu dia hadir di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ada fadilat yang besar. Di antaranya sabda Nabi yang berarti sesungguhnya para malaikat dan burung di hawa serta ikan pada air
memohon ampun pada orang-orang yang pergi pada satu majlis ilmu. Dia duduk dalam majlis ilmu, ikan dalam air minta ampun ke kita. Astagfirullah, astagfirullah, tolong ampunkan si pulang. Kerana dia pergi dengar kat orang ngajar. Nampak lagi? Lepas tu dapat solat berjemaah. Lebih pula dengan duduk seorang di rumah. Kemudian dia lagi ta'aruf, dapat berkenal-kenalan dengan orang. Amun duduk di mana, aku duduk Kuala Berang. Aku duduk Kuala Menjai. Jadi boleh kenal. Kemudian kita berjalan tiap-tiap langkah yang kita langkah untuk pergi ke tempat mengaji, satu langkah itu dapat satu pahala dan menghapuskan satu dosa. Mana kalau kita pergi 100 langkah, 100 pahala dan 100 dosa dihapuskan. Kalau duduk dengar di rumah dapat tu? Tak ada lah. Jadi tu kelebihannya. Tapi kalau kita tak ada masa boleh pergi, lebih baik daripada tak dengar. Nampak? Kerana dia dapat pengetahuan. Jadi janganlah maknanya bila kita duduk dengan sukat atau dengan kuliah, kita padang duduk rumah saja. Tu baru tak comel. Faham? Jadi kalau kita boleh pergi, kita pergi. Kita tak boleh nak pergi, kita dengar orang ngajar dalam kaset, dalam apa ada belakang dalam internet ni. Faham? Baik daripada kita tak dengar. Kerana bila tak dengar, tak ada dapat apa satu pun. Soalan seterusnya. Apakah hukumnya orang yang makan hasil kerjayanya sebagai broker tanah? Broker. Broker ke broker? Jawabnya tidak salah bekerja menjadi broker. Broker ni orang yang menguruskan jual beli daripada dua belah pihak. Yang salahnya bila dia muamalat itu dilarang oleh syarak. Batu nak jadi broker tanah ni, faham tak? Tanya molek dengan orang tukang jual. Nak jual berapa? Kita nak jual 100,000 tanah ni. Baiklah, kalau kita boleh beli, orang cari orang beli 110, 10,000 tu boleh kita. Dia setuju, tu comel. Faham? Tak apa. Jadi kita cari siapa nak beli tanah 110. Ada orang nak beli 10,000 boleh kita sebab kita buat perjanjian dah. Faham ke? Yang tak bolehnya kita pergi jual atas angin gitu, tanpa ada wakil lapas daripada penjual. Cari tanah aku. Orang aku nak jual 100 kita pergi cari 110. Tuan ni tak kata lebih ambil kita. Bila kita jual 110, wajib kena serah 110 kepada tuan ni. Kemudian minta upah ke dia. Faham ke? Dan tuan dia tak wajib dah wisa 10,000 kita. Sebab tu kena buat syarat dulu. Faham? Kena bincang molek dulu. Supaya tak canggung. Lepas-lepas tu astagfirullah nak buat mana dah kita badar dulu. Astagfirullah. Minta Tuhan ampun dulu kita jahil. Khabar ke dia. Ni dak barang 12 tu tak apalah minta. Dah kalau awak nak beli tanah, saya tolong cari, tak apa orang nak jual. Dah awak nak upah saya berapa? Boh lalu. Tak apa kalau ada molek saya upah awak 1,000. Upah 1,000. Dah kalau tidak ada kata gitu, wajib dah upah. Tak ada. Dah pulang mana? Pulang pada adat. Ada orang? Ada orang tak ada benda. Yang apa benda ni? Qadar yang tertentu. Maknanya kalau tak beri sekepeng pun tak apa juga. Nampak? Sebab tu sebelum kita nak lakukan broker ni, nak bincang molek. Nak cari orang beli tanah, nak jual tanah, saya tolong cari. Dah biasa ambil upah berapa? Saya ambil 500. Upah cari tuang dia. Tak apa lah. Dah kita dengan tuang tanah pula, dah nak jual berapa? 100. Dah kalau saya jual laku 100 3,000, 3,000 tu saya boleh saya tak? Boleh ya? Saya nak 100,000 je. Tak apa. Tu baru bersih. Faham? Jadi ada broker yang haram, ada broker yang halal pada syarak. Tak apa lah, jual. Nampak? Boleh tak? Pasal ada wakil dah. Hak lebih. Kita pun jual 100,000, seria. Lebih seria boleh kita. Apakah doa yang perlu dibaca ketika sujud terakhir solat sunat hajat? Tolong jelas. Jawabnya tidak ada sebarang doa yang wajib kita baca dalam sujud solat hajat. Kerana dalam hadis-hadis sahih dan hasan,
hanya menceritakan Nabi berkata, yang maksudnya kalau kita ada suatu hadis